Okay, sorry ya, saya batuk. Okay, the next one is, okay, you dapat interface macam ni, okay. The first thing first is you have to, okay, sorry I have to mute sekejap. Okay, sorry ya semua. Okay, alright. So the next one is, okay, semua boleh ikut boleh dengar suara saya? Boleh, madam. Okay, very Boleh, good. madam. Okay, sorry kalau saya ada termute-mute Okay, alright. So the next one is bila you ada benda ni, okay, you kena tahu bila you bekerja dalam animasi 2D, okay. Saya dah pesan hari tu, kalau you nak tambah, you kena insert, okay, insert scene Jangan file new. Sebab bila you file new, you akan jadi another workspace yang baru. Kalau you tekan file new, dia akan jadi terus title 2 dekat sini Okay. Sorry, dia loading pula. Okay, dia akan keluar satu lagi yang baru. So, jangan tambah file. Okay, kalau you bekerja dalam satu animasi yang sama, okay, edit ataupun add scene. Okay, so what you have to do ialah, saya nak semua orang buat tutorial ni supaya saya tahu setiap orang nanti saya nak tengok you punya layer betul ke tak. You ada you boleh main tak dengan timeline, frame, keyframe, insert keyframe, create classic twin. You boleh pilih stroke dia, okay, background dia macam mana dan sebagainya. Tentunya you punya hasil kalau you pilih 2D punya animasi nanti tentunya akan lebih extend daripada ni. Tapi ni this is the beginning for you to know all the terms and tools, also apa-apa template ataupun properties ataupun alignment library untuk you gunakan dalam animasi 2D. Okay. So the first one is, okay, you have few layers yang you perlu buat. Okay. Okay, apa yang saya nak buat adalah berkenaan dengan layer pertama ni. Okay, you have background, for example. Okay, untuk you tahu ini adalah background you. Okay, this is your behind background. So, you ada beberapa gambar. Mungkin saya dah cari gambar yang saya dah sediakan awal lah. You boleh cari apa-apa gambar untuk you masukkan dalam you punya background belakang ni. Alright. So, the next one is, okay, you nak masukkan background bila once you dah masukkan, you kena name dulu background tu and then you masukkan dekat library, okay. Kita masukkan gambar yang kita nak masukkan Okay, so for example, sorry. Okay, so for example, saya ada, okay, saya masukkan terus, okay, background satu ni. Okay, so bila saya dah masukkan, okay, saya masukkan background saya tadi. So, saya tarik background saya masuk ke dalam ni Okay, you boleh gunakan transform tool ni. Okay, you boleh masukkan transform tool ni. Okay, dekat you punya gambar. Ataupun you boleh go juga kepada properties. Okay, bila you pergi kat properties ni. Okay, now you can position you punya gambar ni. Contohnya. Okay, saya pergi kat sini. Okay, and then saya boleh terus pergi 1920 and then saya boleh pergi kepada okay 1080. Okay, and then terus dia pergi align kat sini, you boleh terus tekan macam ni, dia akan terus center kat sini Okay, align ni adalah salah satu dekat sini yang boleh alignkan you punya gambar background tadi dengan you punya belakang punya background. Okay, yang putih tadi. Okay, so when you have this interface been merged, okay, between your background dengan you punya gambar tadi, okay,
And then the next one is you kena tambah dekat sini. Kalau dalam kelas saya dah tanya dah ni. Okay, tambah apa dekat sini? You must insert. Okay, contohnya you buat dalam 60 second lah. Okay, 60 keyframe. Okay, saya buat. Okay, mungkin you akan insert frame. Okay, ini ada kawan-kawan kamu yang buat yang lupa nak letak keyframe. That's why nanti bila bergerak aja you punya animasi, background hilang. No background. Okay, so this is important. Okay, another one is, okay, okay, so yang kedua adalah, okay, sentiasa tahu untuk gerakkan benda ni di depan supaya kamu tak buat apa-apa apa ni animation di belakang. Okay, the next one is bila dah ada background ni, we wanna animate something lah, some sort of animation. Okay, for you to feel satisfied in animating, you have to do this type of animation tutorial dan sebagainya supaya you boleh rasa keterlibatan dan you boleh main sendiri. Kenapa ada benda tak bergerak bila you buat sendiri Okay, so saya tambah satu lagi background. Okay, this background is known as, okay, kita buat hari tu path Okay, ataupun dia punya line untuk you bangunkan. Okay, dekat background tadi, don't forget to lock your background so that it will appear on each of the layer of your animation nanti. So in the background, you dah lock sini. So you dah buat dalam 50, you dah buat around 2 second but you have 60 fps frame per second. Okay, and then you ada path kat sini Okay, dekat path ni, okay, benda pertama adalah you have to click the path, okay, left click and then you ada benda ni. So you have to command the path sebagai guide and then you tekan okay. And then you can see that the icon of the path change daripada layer to path, okay. So daripada path ni nanti, okay, bila you dah buat path ni nanti, okay, you can ambil lah satu you punya lukisan dekat sini Okay, you boleh tukar tengok properties dia, you boleh tukar berapa apa dia punya size, dia punya color, you nak color kuning, you nak color hijau, okay, apa-apa you boleh tukar sahaja. Okay, so for example, katalah saya nak buat color paling cerah kat sini, okay, kuning, you can just draw, okay, your path. Contohnya Okay, bila you buat path you tadi, okay, you dah buat path you macam ni, okay. So another thing is, okay, you boleh tambah layer. Okay, tambah another layer. Layer 3 ni ialah benda yang you nak masukkan kat sini Okay, so you have this layer. You masukkan kat bawah path ni. Okay, you kena tarik bawah ni Okay, you make sure dia jadi macam ni. Which mean yang ini daripada gambar icon tukul tadi, dia jadi macam ni. Which means, okay, layer 3 is being command by path yang atas ni. Okay, so layer 3 ni bolehlah you buat. Contohnya saya buat plane. For example, okay. Bila you dah buat plane dekat sini, okay, kita boleh masukkan dekat library our punya picture. Alright, so you have airplane, you masuk dekat sini, okay. Sorry. Okay, you have plane. Alright, so saya masukkanlah gambar plane saya dekat sini. Okay, so you can transform your plane. Okay, shift. Okay, kecilkan dia. Okay, and then maybe, sorry. Okay, you boleh letak you punya plane dekat sini. Okay. Alright. So, bila you dah letak dekat sini, okay, dekat bahagian plane ni, dekat sinilah you kena create dulu, create classic twin. Okay. Okay, tadi ada, you boleh tekan okay ataupun you nak renamekan dulu. Okay, you tekan F8, you boleh renamekan Okay, tadi saya lupa nak rename, saya tekan okay. So, dia akan jadi plane. And then dia akan jadi twin one Alright, so bila dah panjang dekat sini, okay, which means, okay, dekat belakang ni you kena create insert keyframe. Which means insert keyframe sebab nak bagi benda ni bergerak. So you letak dulu insert keyframe dekat sini. Okay. And then baru you gerakkan you punya plane tu ke belakang. Okay. You letak kat sini Kau tak ingat Alright. Tu ada kunci rumah tak? Tak ada. Okay. Rumah. Siapa yang tak mute ni? Aku tak ada. Aku ada, aku pegang. Okey, bagi baik.
Irfan. Fokus Irfan. Ya, baik. Jangan duduk mengamunya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kerana mengingati saya. Irfan, you tak. Terduduk dekat ni. Irfan, mute dia ni. Saya tengah kuliah. Maaf. Alright, so the next one is, okay, bila you dah letak tadi, okay, you dah letak di belakang, so you can, okay, gerakkan you punya plane ni okay, you gerakkan plane tu, dekat plane ni nanti ada satu lagi yang you boleh buat, okay, properties, you boleh buat dekat sini, orient to path, okay, and then another one is, okay, dekat path ni pun you boleh hilangkan line tu supaya dia gerak mengikut orient path tadi Alright. Ni saya ulang balik pelik dah saya punya ni Alright. So alright. So saya akan buat sekejap File, new. Okay, you try buat nanti. Apa-apa problem you boleh tanya pada saya. Okay. Saya akan buat quick sekejap Full, create. Okay, and then you have fit in window. And then you have your background. Okay, kalau siapa yang tengah record nanti you boleh refer Okay, saya ada library. And then saya akan go dekat library saya. Okay, and then I have my background. Okay. And then saya masukkan background saya dekat sini. And then saya terus, okay, resizekan dia. Okay, 1920. And then 1080. And then dia akan follow. Saya pergi je align. Dia boleh terus ikut yang background tu. And then saya ambil ni sampai, contohnya sampai 60. And then saya insert frame. Bila saya dah insert frame, saya lock background saya Lepas tu saya tambah another layer. Okay, and then saya buat path. Okay, and then at this path, okay, you buat right click. Okay, you ada, Okay, you buat guide. Okay, and then you tekan okay. And then you can take your pencil. Okay, you boleh lukis you punya. Okay, path you. Okay, you boleh buat path you. Okay. Alright. So, you dah buat path you kat sini. Okay, you create. Okay. Nampak tak kesilapan saya kat sini? Which mean, saya tak betulkan saya punya path tadi kan? So, saya letak kat depan balik. Baru saya create path balik Okay. So, saya create path balik. Okay. Alright. Oh, panjang sangat. Okay. And then, alright. Lepas tu, dekat sini you boleh tambah satu lagi path. Which is you masukkan. Guide dulu. Okay. Okay. And then you tambah satu lagi layer. And then you namakan layer ni sebagai plane. Okay. And then you drag this below. Jangan buat dekat sini sebaris, you mesti below the path. Okay. Masuk dekat situ dekat plane. And then barulah you dekat plane ni. You boleh buat. Okay. Create classic twin Alright. Lepas tu pergi dekat library. Okay. You masukkan lagi satu gambar. Okay, download. Masukkan plane. Okay, and then you can masukkan the plane. You can transform the plane. Okay. Ada yang tengah buat sama dengan saya tak? Okay. So, you masukkan plane tu. Alright. And then, lepas you masukkan plane tu, okay, baru you masukkan dekat sini. Insert keyframe. And then, you can move the plane
dekat belakang. Okay. And then you boleh tadi, you boleh hilangkan line ni dekat sini. Okay. And then ataupun you boleh juga buat dekat plane ni. Okay. You boleh buat properties. And then you boleh pergi orient to path. And then dekat path ni you boleh hilangkan dia punya line. Okay. So cuba kita play. Okay. Saya kena tengok balik nanti saya punya line tu. Okay, so basically macam tu. You try untuk buat. And then satu lagi saya nak tambah. Kalau you nak masukkan lagu, contohnya library Okay, you pergi dekat library ni. Okay, contohlah you download apa-apa lagu Contohnya dekat desktop ni saya ada download satu lagu. Lagu Airplane Craft lah. Saya masukkan MP4 saja yang biasa saya sempat cari tadi. Okay, so contohnya you masukkan dalam ni. Okay. Okay, you tak boleh buat dalam path tau. Okay, you boleh tambah dalam satu lagi. Maksudnya you tambah layer satu lagi. You boleh buat sebagai sound. Okay, nanti bila dekat sound ni, barulah you masukkan you punya airplane take off. Okay, make sure masuk Okay. Alright. Ni saya letak kat belakang. So, maksudnya you kena letak dekat depan macam saya pesan tadi. Okay, so baru you masukkan you punya lagu dekat dalam ni. Drag saja. You nampak tak tanda oren ni? Okay, kalau tanda oren ni, okay, kalau kamu dengar, dia akan ada. So you bolehlah kalau you nak panjangkan lagi you punya frame supaya dia ni, you tekan semua ni sampai ke bawah, you tekan sampai 100, you boleh lagi, contohnya you insert lagi frame. Okay, bila you insert lagi frame, okay, so lagu tu akan lagi panjang. Okay, you akan dengar dia lagi panjang. So, boleh cari apa-apa lagu. Okay, saya nak juga you implement with some music ataupun apa-apa untuk you punya animation. Boleh ke tak boleh? Boleh, madam. Okay, so you try kepada yang dah siap. Tadi saya tengok ada yang dah hantar. Okay, mungkin nanti you delete dulu yang dalam group tu. Okay, you insert dalam satu lagi, okay, dekat sini, you insert as sound, okay. Masukkan apa-apa sound dalam tu and then you adjust ikut you punya animasi dalam ni lah. Okay, ikut terpulang pada you macam mana. Alright, boleh Yang ni ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan yang ni? Boleh? Okay, another one is apabila you file, you make sure you save as, ni you save as, okay. Okay, .fla dan saya nak bentuk file ni, okay, you share dalam Telegram nanti Okay, yang saya tulis tu, you tulis nama penuh with bin and binti dalam kurungan you punya nama matrik. Sebab nanti saya nak buka satu-satu .fla, saya nak make sure setiap file you ni ada yang elemen-elemen yang saya nak ni. Okay, boleh jelas tak berkenaan dengan tu? Jelas, Doktor. Okay, so disebabkan saya tahu yang ada yang tak boleh install dekat PC dan sebagainya. Okay, so saya bagi sampai, okay, hari ni hari Selasa, saya bagi sampai Jumaat depan. You pergilah bila-bila lab you pergi. So, hari Jumaat, the last, okay, sama dengan forum Jumaat ni Forum Jumaat ni before 5. You punya animasi 2D, 2D sampai Jumaat depan Alright. So saya bagi 2 minggu tu. So this is week 6. Jumaat saya expect forum semua dah apa ni tulis dekat dalam forum 1 tu. And then next week before you balik cuti semester. Okay, this simple assignment you boleh submit dekat Telegram dalam format .fla. Okay, boleh Alright, boleh saya pergi pula tak kepada 3D? Boleh, Madam. Boleh, madam. Alright, very good. Okay, so saya tutup dulu yang ni. Okay, the next one is yang you perlu tahu adalah berkenaan dengan Blender 3.6. Okay, so Blender ni adalah salah satu dalam 3D software 3D. Software 3D ni ada macam-macam software 3D yang you boleh gunakan.
Tapi bergantung kepada you punya penggunaan. Macam senior you SEM lepas, okay, dia orang guna 3D Max, okay. Kenapa saya tukar kepada 3D Blender untuk you punya batch? Yang pertamanya, of course, sebab dia tak compatible kepada PC dekat lab. Okay, 3D Max memang dia punya penggunaan dia sangat slow. Kalau 2D pun Adobe Animate pun lagging sampai macam tu. Okay, loading you nak buka dia punya interface, you nak buka dia punya software. So, apatah lagi 3D Max, okay. And then the next one is, okay, 3D Max ni dia sama macam Adobe Animate. So, apabila Adobe Animate ni, which means, okay, USIM pun dapat lesen daripada KPT bawa Autodesk. Okay, sama macam Adobe. So, bawa Adobe ni macam-macam lah. You ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, tapi bawa Autodesk ni ada Autodesk 3D Max, ada lagi Autodesk Motion Builder dan sebagainya. Okay. Dalam 3D ni di bawah Autodesk, satu yang susahnya, okay, apabila dia bukan open source, okay, nanti you kena bekerja juga dekat, apa kita panggil, dekat lab. Okay, so at least salah satunya kalau 2D dengan 3D supaya tak cram dekat lab. So kalau siapa yang pilih 3D masih ada pilihan untuk buat dekat apa ni, dekat tempat masing-masing. Okay, kalau 2D maksudnya siapa nak buat 2D mungkin boleh buat di lab. Okay, so saya bagi dua choice macam tu. Yang keduanya adalah, okay, selain daripada Blender ni dia ada open source, dia free. So you boleh install saja dekat PC you. Okay, so kita tak gunakan lagi 3D Max, okay, yang berat tu. So that satu lagi adalah, okay, dalam banyak-banyak 3D ni ada 3D Motion Builder, ada 3D tadi dah 3D Max, you ada 3D macam-macam lah, termasuk satu lagi ialah 3D Blender ni. Okay, macam-macam 3D tetapi, okay, contohnya 3D Max ni yang digunakan oleh senior you, satu, dia lebih kepada texturing ataupun creating karakter. Maksudnya, assignment yang saya bagi pada sini-sini sebelum ni adalah lebih kepada diorang membangunkan karakter, texture, rigging dan sebagainya. Okay. Tetapi dalam semester ni, okay, disebabkan saya nak you tumpukan kepada animasi, jadi akhirnya saya pilih 3D Blender ni sebab 3D Blender ni selain daripada dia open source, dia free. Satu lagi adalah memang 3D Blender ni adalah untuk beginner yang nak animate diorang punya animation. Okay, maksudnya kalau dalam banyak-banyak 3D yang kalau you Google pun the best 3D software for animation, 3D Blender ni adalah termasuk dalam 10 top Blender yang digunakan sebab dia sangat user friendly, senang you nak guna, senang you nak faham, and then untuk you masukkan animation pun cantik. Okay, so itu adalah sebab-sebab kenapa saya pilih 3D Blender. So kalau you dah download, tak download lagi, you boleh download malam ni, you boleh godek-godek ya, and then you boleh buat keputusan lah dengan kawan-kawan you nak gunakan 3D Blender ataupun you nak gunakan Adobe Animate. Dua-dua sama, cuma perbezaan dia, tentulah 3D Blender ni, you tengok ni kan, banyak kan? Sebab dia adalah 3D. Lagi dia, maksudnya dia another high level daripada 2D. 2D, 3D, kalau you masuk nak buat augmented, you nak buat virtual reality, nak buat extended, you want mixed reality kan. Itu semua lagi banyak function-function dia. Okay. So dalam banyak-banyak 3D Blender yang saya pasti, you all boleh dengan petik jari je saya rasa, you all boleh go through lah macam mana you go through dekat Adobe Animate ya. Okay. Satu lagi pula, okay, saya pun dah tanya Puan Fatihin, okay, Puan Fatihin berkenan dulu you all ada belajar, you all pun ada bagi tahu kat saya, you all ada belajar berkenaan dengan Adobe Photoshop, betul? So Adobe Photoshop, Puan Fatihin kata you masuk bawah kelas web development ke ataupun web design. Dia kata tentang dia pun tak ingat nama dia, web grafik ke web design. Tetapi dalam kelas tu, selain daripada dia ajar berkenaan dengan user interface, okay, interface design, okay, untuk buat web, dia kata dia juga ada belajar berkenaan dengan Photoshop, which mean Photoshop tu meletakkan you all dekat intermediate punya user. Bukan beginning, bukan advanced, so intermediate. So, disebabkan saya tahu you all belajar time COVID, okay, you belajar online kan, tak silap saya. Betul ke you belajar online? Ya, madam. Betul, madam. Okay, sebab saya baru je jumpa dengan pensyarah you all. Okay, Puan Fatihin lah. Okay, so dia bagi tahu kalau ikutkan pelajaran-pelajaran yang dia ajar tu adalah berkenaan dengan intermediate punya penggunaan Adobe Photoshop. Jadi maksudnya saya expect you all boleh create karakter you all, boleh lukis karakter you all, boleh tracing, boleh lekap lah. Okay, and then you boleh import you punya karakter tu, boleh masuk lah kepada mana-mana software yang you nak. Okay, kalau you nak bangunkan software, you nak lukis kat tempat lain pun tak apa, you nak masukkan mana yang you selesa. Tetapi animation must happen in 2D animate, 2D animate, Adobe Animate and 3D Blender only.
Okay, nanti file yang saya nak you all save dalam raw file tu mesti daripada .fla ataupun daripada Blender apa dia punya file lah. Okay, so saya nak terangkan secara ringkasnya, okay, berkenaan dengan Blender. Okay, sama macam you punya apa ni Adobe Animate, you ada semua ni file, you ada edit, kita panggil atas ni adalah you punya selection bar lah. You boleh pilih kat sini. Okay, you tengok file, edit, render. Render ni akhir you dah bangunkan texture you. Window, apa-apa yang tak ada dekat sini, you boleh pergi kat window. Lepas tu layout, okay, you have layout menu, you have modeling menu, you have the sculpting menu, UV editing, texture, paint, you have shading, okay. You have animation, you can render, compositing, geometry, evaluation, and then scene kat sini lah. Okay, sama macam tadi. You ada scene berapa you nak buat Okay, seterusnya, okay, dekat file ni, okay, you have your working space dekat sini Okay, sama juga macam Adobe Animate, you boleh pilih you nak letakkan you punya ruang bekerja ni dekat mana. Okay, you ada dekat sini, sama juga playback. Sebab itulah salah satunya yang best yang berkenaan dengan Adobe Blender ni, 3D Blender ni, dia juga ada berkenaan dengan you boleh play your animation and then you boleh start animation. Okay, berapa saat, berapa second, ataupun kita panggil FPS, frame per second juga untuk you punya animation Okay. Saya tahu kalau saya portray dekat sini tanpa you all guna, okay, dalam kelas. Okay, so saya takkan tahu you punya tahap penggunaan dia. Okay, so secara generalnya saya akan perkenalkan saja, okay, berkenaan dengan background ni, and saya akan share satu simple tutorial, tapi saya nak sama macam Adobe Animate tadi, tapi Adobe Animate ni kita belajar, kita go through. 3D Blender ni saya bagi simple animation macam dulu-dulu saya buat, okay, macam ni lecture saya bagi saya satu ni, kami kena ikut benda ni, and then once you boleh ikut, okay, and then nanti samalah you akan share file tu dekat saya through Telegram juga. So saya nak semua orang buat benda ni. So that saya tahu 2D pun you dah main dengan basic template dengan dia punya tools dan sebagainya. 3D pun sama. Okay. So contohnya, okay, kita ada new. Okay, kita ada general. Okay, sebentar You punya ni. Kat sini. Okay. So dekat sini sama kita ada file. Okay, you ada new. Okay, you boleh buat okay, you boleh buat general 2D animation, sculpting, VFX dengan video editing. Kalau dekat 3D Autodesk 3D Max, okay, yang you punya senior guna tahun lepas, dia tak ada spesifik benda ni, okay. Tapi dalam ni yang bestnya you boleh buat berkenaan dengan terus kepada 2D animation. Okay, don't see. Okay. Bersabarlah kita belajar guna PC saya ni malam ni online. Slow pula dia punya ni. Okay. So sama juga you tengok betapa bestnya. Okay. You ada 2D full canvas. You boleh composite. Okay. Nanti you render. Okay. Semua dekat part lain-lain. Okay. Bila you masuk kat 2D animation. Kalau you tengok kan dia sama lebih kurang macam Adobe Animate. Okay. Kalau file you tekan new. Okay. You tekan general. Dia akan pergi. Okay. Saya buat sini Dia punya saya nak tunjuk interface. Ini adalah interface general. Okay. You boleh. Ini adalah dia tunjuk dalam bentuk ni lah. You tengok X, Y, Z. Ada rotate. Okay. You boleh scale. Sebab scale dia boleh kepada X, Y, Z. Okay. Kalau you naik biru ni. Okay, you boleh gerak ke sana dan ke mana-mana. Biru ni menandakan dia punya depth. Y ni menandakan width. X dia adalah height dia. Okay. So you ada 3 general pad dekat sini kita panggil. Okay, you can rotate. Okay, ada rotation tool. Okay, and then you ada beberapa lagi function yang lain. Okay, saya nak bagi tahu. Dalam 3D Max ni, kadang-kadang orang yang bagi tutorial berkenaan dengan 3D Max, 3D Blender ni pun ataupun mana-mana software yang lain pun, dalam 3D pun kadang-kadang dia bagi tahu tidak semua function dalam 3D ni dia pernah gunakan ataupun dia sempat untuk teroka ataupun dia tak pernah, kadang-kadang bukan tak sempat. Kadang-kadang dia pengguna yang 18 tahun, 20 tahun pun dia kata kadang-kadang bukan semua pun yang dia gunakan bukan sebab dia tak sempat untuk explore, tetapi kegunaan dia tidak diperlukan pun dalam pembangunan 3D animasi dia. Okay. So kalau you pergi kat file general, okay, dia akan keluar interface macam ni. Maksudnya you nak bangun kat apa-apa texture yang general,
You nak bangunkan apa-apa you punya karakter secara general dalam 3D. Ataupun you nak buat animation you, ataupun you nak buat karakter you. Okay, the next one is kalau you buat new. Okay, tadi you tengok nanti kita pergi 2D Okay, ini adalah sculpting. Okay. Okay, ini adalah animation sculpting. Contohnya you nak buat betul-betul macam, contohnya you nak buat kuih donat. Yang betul-betul contoh, you nak buat dia punya, betul-betul dia punya, kita panggil apa ni, detailing. You boleh guna dekat sculpture ni. Okay. Alright. So, the next one is fun. Okay, new. Okay. You boleh pergi VFX ataupun video editing pun boleh. Okay, VFX ni maksud special effect hari tu kan, ataupun video editing. So, kita selalunya kita akan pilih 2D animation. You akan dapat interface yang sama macam ni. You ada fill of color, okay, you ada eraser, you ada tint, you boleh cut, you ada eyedropper and you ada line kat sini lah semua. You ada, kita panggil dia punya geometry dekat sini. So, you boleh lukis, you boleh ni, sama juga dekat bawah ni, you ada frame per second, you ada you punya stroke kalau kat atas ni yang mana you guna, and then ini adalah you punya working timeline. Okay, you ada layer, okay, and then opacity mask adjustment. Okay, so dekat sini sama dengan apa yang you buat dekat sini, you pilih dekat sini, dia akan ada reflected dekat sini, brush you ada material, you ada color attribute dan sebagainya. Okay, so untuk interface yang macam ni, okay, animasi begini, okay, kalau you pergi dekat Blender, okay, bila you buka kat Blender tu, okay, dia ada beberapa lah. Okay, contohnya kita ada, ni bukan reference manual, you boleh tengok jugalah. Okay, dia ada user interface, okay, tab panel dia, okay, and then ini keyword-keyword dalam Blender Okay, you ada editor untuk you edit you punya animation, okay. You ada 3D viewpoint, ada UV compositor, texture node editor, geometry node editor dan sebagainya. Okay, and then editor ni you boleh gunakan, okay, dalam animasi. You tengok dekat sini Okay, animasi dia akan banyak menggunakan benda ni. Dope shape, okay, you boleh tengok apa tu timeline, graph editor, driver editor and non-linear editor. Bila you buka tadi dekat Blender, nanti dia akan keluar section-section ni. Okay, inilah dia yang you nak kena tahu berkenaan, paling you kena tahu adalah ni, animation and rigging. Kita akan pergi ada user interface, okay, kita ada juga berkenaan dengan editor untuk edit. Okay, you ada scene and object, okay, sama juga kalau you ada scene by scene. Okay, you boleh buat modeling, okay, modeling meshes ni maksudnya you bangunkan tadi daripada primitive object. Okay, lepas tu you ada tools, you select and then you boleh mesh you punya kita panggil texture tu lah. Okay, you ada surface and also metabol dan sebagainya. Okay, kalau you ada buat sculpting and painting macam tadi, saya kata you ada detailing, you boleh buat sculpture and painting. Kalau you setakat lukis animation saja untuk digerakkan, you hanya pilih sebagai primitive subject yang you telah bangunkan. Okay, next is ada grease pencil. Okay, ini ada animation and rigging. Ini kita panggil rigging ni kalau you letak tulang dekat karakter tu lah. So you ada keyframe, confirm kalau you animate kan berkaitan dengan keyframe. Okay, so you ada editing untuk key set. Okay, and then ini adalah selalunya akan nampak lah bones you nak keyframe kan dia. Lepas tu ada structure, dia ada skinning and then dia ada posing. Okay, so yang lain-lain tu hanya ini fizik, tak ada apa. Okay, last kali you kena render. Render ni maksudnya you nak mergekan semua pergerakan you jadi cantik dalam satu ruang yang XYZ yang dah diselarikan. You render and then barulah keluar. Kalau you ada buat VFX, you ada buat special effect dan sebagainya, okay, dia akan render sekali dan keluarkan sebagai satu outcome. Okay, yang cantik lah. Okay, so ada composite, motion tracking, masking. Ini hanya hanya edit tambahan saja. Video editing you boleh juga buat dalam Blender kalau you nak buat. Kalau you tak nak buat, macam saya kata, you boleh transport, export you punya animation ni. Macam ni kan animation ni, dia akan keluar. Satu lagi animation and rigging ni, okay, you tengok kalau you buat dekat gambar ni, okay, you boleh setiap point tu you nak gerakkan dia ke, you nak animatekan dia ke, dia lebih realistik sebab dia adalah bentuk 3D. Okay, mungkin you boleh buat penceritaan begini. Okay, semua masih okay lagi ke? Ke dah tintang-tintang dah? Okay, madam. Okay, madam. alright. So the next one is, okay,
Bila saya nak tahu you all boleh buat ke tak, mampu buat ke tak, saya tak tahu macam nak access you all sebab kita tak go through benda ni dekat lab. Tetapi saya senang hati nanti bila minggu depan, lepas tu contohnya you dah buat you punya apa presentation idea, lepas tu you dah buat you punya midterm test, okay, kita akan go through Blender ni depan-depan one to one sebab nanti you pun akan buat benda ni juga. Okay, so the first thing is bila you pergi kat Blender ni, okay, nanti you tengok dekat sini. Okay, saya tutup dulu. Lambat. Okay. Alright. So, saya bagi satu link ni. Right. Okay. Saya nak, okay, dia hanya 6 minit sahaja. Tetapi, mana saya punya Zoom? Okay, check. Okay. You tengok kat sini, okay, saya nak each and every one of you, okay, you boleh buat sehingga, okay, dekat dalam ni. Dalam masa 6 minit ni, tutorial ni dia dah gunakan semua ya. Animation, dia guna primitive object daripada apa ni, rectangle, dia pecahkan. Dia ada buat rigging, dia ada buat rendering, and then dia ada buat animation. A very simple animation yang ni. So, saya nak you all sentuh semua bila you tengok tutorial ni. Okay, impossible saya boleh pergi pada satu-satu dekat dalam kuliah nanti. So, saya nak you all tengok tutorial ni, and then bila you tengok tutorial ni, dia akan sentuh setiap, okay, kebanyakan yang atas ni dalam animasi, dia akan bawa you kepada properties sebelah ni supaya nanti ini is the simplest animation, tutorial animation yang you boleh ikut tetapi you boleh fahamkan yang lain-lain. Macam you buat yang kapal terbang tadi lah. Walaupun dia simple tapi you dah tahu berkenaan dengan insert frame, apa tu beza insert keyframe, atau apa tu beza classic twin, okay, macam mana you nak masukkan properties you nak apa ni, tambah you punya timeline, FPS dan sebagainya. Okey, saya nak setiap pelajar saya, okey, tolong buat tutorial ni sehingga yang akhir nanti dia akan bagi kat you apa? Okey. Okey, bila dah render dia akan keluar macam ni. Saya nak setiap pelajar saya able to do this, okey? Okey. Adakah you rasa you boleh buat? InsyaAllah Dr. InsyaAllah, Madam. Okey. You try buat guna primitif ni, okey. Yang panjang ni, yang jatuh-jatuh tadi tu you boleh buat bentuk bulat, you boleh buat bentuk 3 segi, is up to you, okey. Tetapi kalau you nak buat yang sama, tapi saya nak nanti bila you save yang last kali, okey, semua elemen yang saya nak tengok yang akhir ni rendering dalam format dia, you jadi dalam bentuk macam ni. Boleh tak? Sebab dengan cara macam ni je saya boleh akses yang you akan tengok setiap dekat tepi ni macam you nak guna. Macam tadi primitif kan. You nak bangunkan kotak primitif tu. Okay, macam mana you nak jalankan dia. Okay. Dan dekat situ you boleh pilih sama ada you nak guna file ni dekat. Sorry saya punya lambat. Sama ada you nak guna file create new ni you nak buat sebagai general atau you nak buat sebagai animation. Terpulang. Okay. Satu lagi dekat dalam Blender ni. Okay, you boleh buat sebagai animation. You nak animatekan you punya karakter ataupun yang keduanya, you boleh juga buat sebagai general saja. You nak buat dia 3D, maksudnya daripada plane tadi, yang XYZ ni. Okay. Dia tak mau ke belakang. Okay, sama ada you nak buat dalam bentuk yang macam ni. Okay. Okay. You nak buat dalam bentuk plain. Ini general Ini dia buat dalam general. Dia tak buat dalam animation. So sama you nak buat dalam ni ataupun you nak buat terus dalam animation is up to you. Okay. Tetapi hasil dia saya nak yang macam ni Okay. So saya dah share link ni. Saya nak you isi attendance. Okay. Yang untuk tutorial 3D Blender ni. Untuk you mahir-mahir mula nak guna dia. Okay. Saya bagi you all boleh hantar selepas you naik daripada you punya cuti semester, which is you cuti semester minggu ke-7 tu, hari Jumaat tu you kena hantar you punya 2D, you naik cuti sama juga hari Jumaat,
you hantar you punya 3D Blender punya assignment. Boleh. Okay, sebab 3D assignment ni you boleh buat dekat PC masing-masing, laptop masing-masing untuk you create simple animation for beginner lah, untuk you access ke semua dia punya tools-tools kat sini. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak you nak tanya pada saya? Ada apa-apa soalan tak you nak Madam. tanya? Ataupun senang lah madam 3D ni. Nak buat mixed reality lah. Okay, ada soalan tak? Assalamualaikum, Madam. Okay, tak ada soalan Okay, so isi attendance untuk setiap orang. Okay, nanti selepas ni nanti saya ulang balik hari Jumaat ni. Make sure you isi semua forum 1 sehingga pukul 5 petang. Minggu depan, minggu ke-7 you ada midterm test, and then after that kamu kena present you punya idea. Okay, 10 minit presentation, 5 minutes Q&A daripada saya dan kawan-kawan. Selepas tu kalau ada persoalan mengenaan 2D dengan 3D, kita akan go through sekejap. Lepas tu sebelum hari Jumaat, okay, Jumaat bukan sebelum hari Jumaat, hari Jumaat sebelum pukul 5 petang, okay, you boleh hantar, ataupun sebelum tu you boleh hantar you punya assignment 2D, okay, berkenaan dengan tadilah create classic twin, okay, keyframe, insert keyframe and insert frame. Okay, saya nak sampai ada implementation of music. Saya tak nak yang kosong saja. Masukkan music dekat frame yang satu lagi, you rename it as sound ataupun music and so on, ikut you. And then you akan cuti SEM, naik pada cuti SEM. Minggu yang cuti SEM tu saya nak tengok setiap pelajar saya dah mula gerak animasi dan submit you punya 3D. Saya nak tahu setiap pelajar saya sebelum you bangunkan you punya 2D atau 3D, dua-dua dah, you all semua, setiap orang dah sentuh dan dah berjaya create assignment 2D dengan 3D. Okay, that simple assignment. Tu saja. Okay. So, kalau ada soalan boleh saya bagi dalam 5 minit you nak chat dekat you punya meeting chat. Kalau tak ada, saya akhiri dulu okay, kelas kita pada malam ini. Okay, untuk you punya 2D dengan 3D tadilah. Okay, briefing sikit tadi. Okay, yang lain-lain okay, untuk you punya midterm test, okay, dia akan cover lah sehingga apa yang saya habis ajar you all. Which mean, okay, ada background sikit, ada introduction to history of animation. Lepas tu ada masuk sedikit berkenaan dengan storyboard. Lepas tu ada masuk sedikit berkenaan dengan 2D dengan 3D. 2D akan masuk berkenaan dengan basic principle of animation. And then ada juga masuk berkaitan dengan technique of animation. And then sama juga masuk juga berkenaan dengan basic production process daripada pre-production sampai post-production. Okay, saya akan sentuh sikit-sikit lah. Saya dah membuat 20 MCQ questions Okay, so baca setiap topik-topik yang sebelum ni, recall, refresh balik, and then you akan datang kelas minggu depan, kita akan mulakan dengan midterm test dahulu. Lepas tu baru kita akan buat presentation of ideas. Okay, itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan pada semua. Okay, saya harap sedikit pencerahan berkenaan dengan 3D Blender, berkenaan dengan interface dia dulu. Okay, sebab saya tak boleh nak go through, you all pergi dekat PC masing-masing. So, saya harap dengan tutorial yang saya minta you all buat tadi, okay, yang simple tu, you boleh go through setiap pelajar. Kalau boleh you main lah dengan color sikit ke, gradient sikit ke dan sebagainya. You able to do the animation and then you submit dekat Telegram yang saya akan bagi tahu kemudian. Okay, saya rasa itu saja untuk saya pada malam ni. Okay, kita sudahi kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wan As.